Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Azul akan buat review market di CoinMarketCap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni Azul akan tunjukkan level-level yang penting untuk kita tahu untuk menentukan ke mana ke arah pergerakan market untuk minggu depan. So untuk semalam jika kan kita perlu stabil di atas kawasan trendline dan semalam kita hari ni kita tengok ada pun pergerakan chart ataupun harga price itu berada di kawasan zon yang kuartal selesa untuk pergerakan next week yang kuartal more positif, pergerakan ke atas untuk ke market kripto khususnya untuk Bitcoin. Bila Bitcoin stabil, kita akan expect altcoin juga akan turut melakukan peningkatan. So guys, let's go, kita pergi ke CoinMarketCap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku. Kemudian di chart nanti akan tunjukkan level-level penting untuk anda tahu untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So guys, ini adalah CoinMarketCap. So macam masa kita tengok CoinMarketCap, total market cap berapa. So inilah CoinMarketCap, total market cap currently berada di 1.89, hampir kepada 1.9 trilion. Kita nak zona market cap berada balik ke atas 2 trilion. Sebab apabila berada di 2 trilion, expectation kita akan range itu BTC at least berada dalam hampir 50k punya range price. So untuk volume semalam adalah 82.8 bilion. Kemudian BTC 42.1% drop daripada 42.8. Ethereum juga drop sikit 18.8 ke 18.6. So secara summary, saya ringkasan untuk performance crypto market untuk pergerakan market semalam, iaitu total market increase 1.07%, volume drop 14%, kemudian BTC juga drop 0.12%. So let's go tengok harga semasa untuk crypto untuk pagi ini. So Bitcoin berada di 42.2. Nanti tu akan refresh kan, kita akan tengok balik untuk data terkini. Bitcoin berada di 42.19. So bagus untuk Bitcoin berada di resistance kita, iaitu resistance 42. So hopefully untuk kita berjaya close atas 42, at least 42k. Kemudian expectation untuk minggu depan akan more positif pergerakan Bitcoin untuk hit kita punya major resistance, iaitu 46k. Untuk kita pergi range price ke 50 ke 60k, kita punya major resistance. Sebab untuk tengok pergerakan price itu sama ada buat higher high baru ataupun buat higher low. So Bitcoin hampir 1% kenaikan 24 hours. Macam biasa hari Minggu memang tak banyak expectation pergerakan. So good untuk Bitcoin, tak banyak berlaku pergerakan. Sebab apa? Kita tak nak melakukan gap. So Ethereum 0.43% ke 2.256, dan lain-lain coin juga expectation turut melakukan peningkatan disebabkan Bitcoin turut melakukan peningkatan. XRP hampir 3%, Terra Luna 4%, Cardano 6%, back to 0.9. Jika Cardano tu 0.8 adalah good position, sebab apa price Cardano sama berada dalam 70, hampir 75%, 76% discount. Itu juga adalah good position untuk anda buy. So sekarang siapa yang buy kata 2 hari lepas, expectation dalam dan profit. So lain-lain coin tengok semua candle sedang melakukan performance green candle ataupun percentage semua sedang melakukan peningkatan disebabkan Bitcoin stabil dan melakukan peningkatan. Okay, let's go, kita pergi chart. So sekali lagi kita tengok Fear and Index dulu. Fear and Index kita berada di mana? Fear and Index kita berada di kawasan 28. So sebab pukul 8 tadi dah update dah. So ini kita tengok Fear Index kita berada di 28. So guys, let's go, kita pergi ke chart. So inilah chart Bitcoin. So BTC di 4 hours. So di 4 hours ni Zul nak update beberapa trendline untuk anda. So anda boleh tengok monitor, belajar macam mana Zul tarik trendline. So untuk trendline, untuk Zul tengok pergerakan. So Zul expectation untuk melakukan kenaikan. Sebabkan Zul nak tengok kenaikan, Zul nak tengok ke manakah resistance yang berada untuk di 4 hours. Untuk kata tengok momentum bullish tu kuat atau tidak. So kita tahu kita higher high kita kita berada di 69 dan higher low kita berada di 32 ataupun 34. So now kita akan tarik Fibonacci daripada higher high dan higher low. So kita tarik higher high, kemudian kita tarik daripada higher low, kemudian Zul akan remarkkan setiap kuartal percentage, iaitu percentage kuartal line expectation 70% drop, 61 70, 60, 50, 30 dan 20 retracement. So currently kita berada di 23% retracement daripada down daripada 69 ke 34. Sebenarnya kita dah regain balik, bullish dah regain balik kata position, iaitu sebanyak 23% daripada kejatuhan 69 ke 32. So untuk line-line yang kita akan tengok, pertama macam lah kita akan tengok box, iaitu kita box ini.
So bawah ini adalah kita punya major resistance, iaitu antara 55K, antara 55.2K ke 61.3K. So bawah ini perlu di breakout, iaitu break 0.78. Sekiranya kita breakout, meaning kita akan expected kita akan ada peluang yang cerah untuk BTC buat higher high baru. Sekiranya price tu gagal break bawah support ini, iaitu price naik sampai kawasan ni dan retrace balik ke bawah, tu meaning expectation kita buat higher low. So higher low expectation price tu akan more drop ke bawah, drop sampai mana tu ada expectation untuk sampai ke kita punya kawasan, itu major resistance, major support, iaitu last support untuk Bitcoin yang 26K ke 14K, iaitu yang 26K adalah daripada 69 adalah expectation 68% discount dan 14 adalah 78% discount. So lah good position untuk buy untuk long term di kawasan ini. So inilah quarter line yang perlu anda tengok untuk expectation. Nanti dua akan tak perlulah kita tinggal Fibonacci ni. Kalau nak tinggal Fibonacci pun boleh, tapi Zul more expectation dua akan tinggal line saja. Apa line tu dua akan buat macam ni. Ini dua akan tukarkan kepada color biru. So ini adalah line pertama, iaitu 50% retracement balik price expectation. Kemudian kita akan draw yang lain pula, kita akan draw yang ini. Ini adalah kuasa 38% retracement, kita akan lock another line. Inilah 23% retracement balik ataupun regain balik bullish momentum ataupun bullish position. Dan ini adalah kuartal kita punya support di kawasan 32. So support ni Zul akan tukarkan kepada line kuning ni, Zul akan turunkan sikit. So ini ni currently support yang kita perlu bertahan kalau kita nak tengok price tu tak nak jatuh ke 28. So ini kita expect ialah sekiranya price tu buat mencakap tu ada still lagi range dalam untuk minor support ataupun kata horizontal support, kita ada antara 32 dan juga kuartal 46. So expected price tu sedang buat pergerakan yang macam ni. Inilah expected kalau dia still lagi boleh range dalam kawasan ni berapa lama, selagi mana dia tak break 46, selagi mana dia tak break 32, selagi lah kita tengok price tu hanya akan buat sideways di kawasan ini. So itulah expectation untuk kita tengok untuk long term punya pergerakan. So untuk tengok more bullish, kita expected price lu break 46 ataupun line di kawasan atas ini. So now tu akan delete tu punya Fibonacci. Kerana kita dah dapat price line biru untuk line biru kita untuk menentukan ke manakah arah pergerakan market. So ingat tu ada juga trend line, iaitu ada channel yang tu draw ni expectation. Kalau kita nak tengok uptrend, sebab apa sebelum ni kita daripada downtrend dan macam ikut tu juga itu kita dah breakout punya trend line dan price tu sedang berada dalam permulaan uptrend. So selagi mana price follow kita punya channel hijau ni, meaning kita akan seperti inilah kata kita punya perjalanan untuk uptrend kita, untuk daripada downtrend ke uptrend tu expectation. Kalau nak sampai 61, kita expect kita akan follow kita punya line hijau ni ataupun kita akan follow another channel yang lain putih ni. So ada dua channel yang possibility yang boleh kita tengok untuk price itu melakukan pergerakan uptrend ke atas. So untuk Bitcoin, untuk currently berada kita punya support berada di 41.54. Kemudian kita tengok kita punya net support kita berada di 46.7. So mainly macam cakap, kita perlu breakout atas ini untuk kata tengok more price ke atas. So inilah tadi kita tengok ke long termnya, kita akan tengok more kepada pergerakan yang lebih kecil, iaitu kita akan tengok daripada higher high ini dan higher low ni untuk kita tengok pergerakan yang lebih kecil. Untuk expectation kita boleh guna di 1 hour juga kalau anda nak jenis tengok chart selalu. So anda boleh tengok buat pergerakan ini. So swing high ini last high dan last low. So last high kita lah berada di kawasan ni 45K, 45.4K. Kemudian dekat last low kita itu berada di kawasan 37.2. So meaning kat kawasan ni kita boleh juga monitor kita punya line. So kalau anda tengok ni, tengok macam mana price itu follow kita punya betul-betul Fibonacci. Macam price tu drop daripada 45 ke 37, kemudian naik balik ke kawasan minor resistance, kemudian berlaku kuartal rejection jatuh balik kawasan ni. Bila jatuh kawasan ni, kalau kita draw itu daripada swing low ni, swing high kita ada juga minor support. So untuk currently kita tengok price itu sedang berinteraksi dengan antara box support ini dan box kata resistance ni. So now expectation kita adalah price boleh buat pergerakan ini. So currently kita berada di kawasan ni. Adakah good position untuk naik atas? Yes, hopefully kita ada good position untuk naik ke atas. So untuk currently kita tengok price tu buat reaction dengan
39 tengok price itu sampai sini buat correlation breakout ini dan buat correlation antara 0.5 dan 0.3, dan untuk semalam juga kita perlu price itu bertahan di kawasan atas iaitu dalam 42 asas. Sekiranya kita bertahan di kawasan ini dan kawasan trendline ni, meaning secara teorinya sekiranya daily chart, untuk di daily chart kita expectation boleh bertahan di kawasan ni, and expected untuk hari Isnin kita akan ada good opportunity untuk price itu akan bermain dalam range kawasan bawah, kemudian expected terus melakukan kenaikan untuk challenge kita punya major recent di kawasan 46k sebelum kita breakout untuk test range pula ke dalam 50 dan juga expected major recent kita di dalam kawasan 55k dan juga 60k untuk high, untuk position major resistance kita, iaitu tengok daripada box ini. So box lah 6155 daripada current high kita ke all-time high kita 69k dan current low adalah berada di 62. So itulah kata more kepada long term punya pergerakan. So untuk short term kita boleh tengok pergerakan di 4 hours untuk tengok pergerakan price sama ada price itu valid atau tidak. Kita akan tengok confirmation setiap line yang zone draw ini. So kalau nak nak tinggal ni mungkin semak, mungkin juga kita boleh tengok draw chart tu. Draw, kita akan draw kat trend line. Kita ambil dari sini. Tu satu, kemudian kita lock. Dan kita ambil yang ni juga expectation. Sekarang kita boleh monitor pergerakan-pergerakan itu ke manakah arah pergerakan. Kalau kita break sampai mana, kalau kena drop sampai mana, kita boleh tengok confirmation dan expectation untuk ini. Ini adalah anda boleh tengok untuk kata 4 hours. Kalau 4 hours breakout atas quarter line hijau ni, meaning kita akan expected price itu mau akan naik untuk atas dalam masa 4 jam. So meaning kita boleh tengoklah range untuk pergerakan untuk hari ni, kita boleh tengok dah ke manakah arah pergerakan. Tapi juga lah nanti di Sabtu Ahad kita expectation price tu tak melakukan banyak pergerakan. So inilah quarter another line yang kita boleh monitor. So meaning kita expectation ke double. So now kita expected price itu akan boleh stabil di kawasan atas ini. Ini kawasan more trend line yang quarter major. Nah untuk minor kita still lagi boleh drop, iaitu drop sampai mana berdasarkan trendline ini. So untuk quarter 4 hours kita boleh lagi price tu boleh drop lagi di kawasan ini. Tapi apapun juga kita ada channel ni, above channel ini, above line ni lah good momentum untuk bullish. So hopefully kita berjaya bertahan untuk hari ni, hari Ahad. So minit hari Ahad kita akan expectation price tu hopefully akan hanya buat pergerakan ni, ataupun untuk expectation hopefully dia ada sedikit retestment ke bawah sebelum dia masuk balik, iaitu ikutkan ini kita akan tengok kita akan expectation buat pergerakan yang seperti ini untuk sedikit downtrend sebelum, tapi stabil di kawasan 2 trend line ni, iaitu expected price boleh buat range ini sebelum hari Isnin baru kita nampak untuk minor bull flag untuk expectation price tu pergi mana. Expectation untuk hari Isnin enough untuk close above kita punya atas ini. So meaning kita akan target 43 actual resistance. So sampai kawasan ni daily break atas ni barulah kita akan expected price akan rebound balik sebelum pergi ke test kita punya 46. So inilah kata expectation price boleh berlaku untuk dalam market. Kita akan expected price boleh berlaku seperti dalam pergerakan ini. So apapun itu yang saya nak tengokkan untuk pergerakan kuartal Bitcoin, untuk tengok track dia punya momentum pergerakan bull run ataupun pergerakan uptrend dia sama ada valid atau tidak. Tapi beware, iaitu kita berada di kawasan resistance kita, iaitu resistance box minor ni daripada kuartal current low, current high dan current low. Current high kita berada di 45 dan current low minor high 45, minor low berada di 37. So meaning daripada swing high to swing low ni kita ada resistance kawasan ini. So cara Fibonacci kita perlu breakout box purple ni untuk tengok price tu more momentum atas, iaitu target 1.6 swing high to swing low, target 1.6 kita expectation berada di 50.5. So 50 ada apa, 50 sama juga yang trailing kita draw tadi 50, kita ada resistance di 50.51k. So price ini juga perlu break untuk kita pergi ke 55. So step by step untuk kita tengok pergerakan price di Bitcoin. So menjadi bila Bitcoin stabil dan Bitcoin melakukan kenaikan, altcoin juga turut melakukan peningkatan. So untuk semalam saja Zo dah regain balik profit Zo sebanyak hampir $900. So meaning dalam satu hari je kenaikan Bitcoin ini, kenaikan Bitcoin stabil kawasan 42 dan altcoin lain turut melakukan peningkatan. Itu menyebabkan tu punya portfolio malam regain almost 1k balik volume ataupun value, bukan volume, value. So value crypto tu naik, increase banyak 1k USD. So expectation untuk tu perlukan lagi
2K setengah untuk kembali balik kuartal 100% profit ataupun 100% balik modal. Walaupun hopefully Bitcoin berjaya untuk minggu depan, kita expect ke 46, kalau ke 46 expect altcoin turut melakukan peningkatan. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. Hopefully anda boleh guna cara zone ni macam mana tu tengok. Yes, sedikit banyak line tu. Line ni adalah setiap line ni ada masuk-masuk sendiri. So line biru ni adalah more untuk long term. Line biru yang kecil untuk kita tengok daripada permulaan ni adalah more kepada pergerakan short term untuk 4 hours. So untuk 4 hours, kalau anda jenis monitor yang mungkin ke sehari 2-3 kali, untuk di 4 hours kita boleh monitor at least 6 kali lah, iaitu setiap 4 jam, iaitu pukul 8 pagi, pukul 12 pagi, pukul 4 petang, pukul 8 malam, pukul 12 malam dan 4 pagi. Kemudian expectation untuk next pagi kita pukul 8, sebenarnya anda boleh monitor, tak perlulah monitor setiap hour. So untuk 4 hours kita anda boleh tengok iaitu yang macam tu draw tadi, ya, kalau anda tarik Fibonacci swing high to swing low, so meaning anda boleh monitor setiap line ni, so tengok progress price tu buat reaction, naik kuasa ni, retest, breakout, dan expectation now kita cuba untuk break kita punya resistance di kuasaan 42.2. So expectation hopefully dia tak break yang tinggi sangat. Sebab apa, kalau break tinggi sangat lebih banding meaning untuk expectation untuk hari Isnin, kalau kita buka kita akan expect kita akan buat gap. Tapi apa yang kita tengok adalah price to 4 hours breakout ini pergi kuasaan 43 probably adalah expectation untuk sebelum hari Isnin ataupun sebelum pukul 8 untuk price tu return balik ke kawasan ini. So itu yang tu tengok, kalau ikutkan swing high ni minus high dan expected price kawasan ni, expected kita akan ada minor support di kawasan ni. So ini adalah good opportunity untuk pergerakan Bitcoin. So nak tengok pergerakan Bitcoin untuk hari Ahad ni, walaupun hari Ahad tak banyak volume, tapi so expected hopefully Bitcoin boleh push lagi dalam almost dalam 1K, iaitu untuk 1K naik ke kawasan ini, kemudian zona pukul malam nanti kita akan drop balik ke kawasan trendline ni. So meaning secara kita tak akan buat gap untuk hari Isnin. Bila market Isnin buka, kita expect kita tak akan buat gap. So meaning bila tak ada gap positif untuk pergerakan itu naik ke atas. Berbanding kalau kita naik kawasan atas ni dan expected price tu still lagi stabil di kawasan 43, meaning secara kita akan tengok di BTC dominant ataupun CME, kita expect kita akan create gap. So ini meaning semalam ataupun hari Jumaat kita close 41.9, sekiranya kita naik 43 dan price tak return balik ke kawasan ni, meaning kita akan expect price candle akan buka baru. So meaning kita akan buat satu gap, iaitu gap seperti mana, gap yang seperti ni. So gap ini akan merosakkan pergerakan momentum kita, expect dia akan datang balik untuk drop. So sama juga kalau dia ke grab gap, meaning yes kita akan naik sikit di kawasan 46, kemudian 46 tu expect dia akan return balik. Tu return sampai mana, kita akan sebetulnya swing high to swing low kawasan 46, dan kita akan sebetulnya price tu akan boleh drop balik ke kawasan iaitu kawasan 40 dan 39. Untuk pergerakan more, another momentum untuk test iaitu swing low, swing high, lower high, expect lower low, higher high, lower high, expected barulah expected another test untuk 46. So apapun kalau ini berlaku, ialah consider 40 lagu position untuk buy nanti. So apapun nanti hari Senin tu akan update kan sama ada gap itu akan berlaku ataupun tidak, atau apapun itulah quarter percentage ataupun quarter trajectory untuk berlakunya pergerakan Bitcoin, apa yang akan berlaku. So mostly itulah Izul nakkan berlaku. Hopefully kita berjaya 43 atau untuk hari ni, dan expected price to return balik kawasan ni untuk tak create gap. Bila tak create gap, kita expected untuk hari Senin dan untuk minggu depan kita expected price tu akan more momentum untuk hit 46, dan 46 nanti kita akan tengok sama ada price itu kalau drop pun tu tak expected dia akan drop sampai 40 kalau kita tak melakukan gap, iaitu price pick up ni return balik dan price pergi 46, expectation price tu akan return di kawasan trendline sebelum dia untuk regain momentum untuk breakout 46. More kata pergerakan bullish untuk Bitcoin secara keseluruhannya untuk pergi balik kita punya, iaitu kita pergi punya major resistance iaitu 6155 untuk decision time ataupun tempat untuk penentuan tempat untuk menentukan sama ada kalau breakout ini, meaning kita akan ada confirmation untuk buat higher high baru. Kalau kita gagal meaning kita akan expect kita buat higher high, higher low, kemudian higher low ni expected kita akan buat another lower low, iaitu lower low kita expect berada di 26 dan 14k, iaitu untuk continuous kita punya bearish market untuk tahun 23, 24 dan 25 barulah kita expect akan melakukan buruan untuk next circle punya market. So guys, rasa itu saja pembacaan market untuk hari ini. Hopefully anda dapat menggunakan sedikit
ilmu yang Zu share ni untuk anda tengok pergerakan price secara di 4 hours untuk tengok momentum pergerakan Bitcoin dan juga confirmation yang anda perlu tahu untuk menentukan tengok ke mana ke arah pergerakan market Bitcoin. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa lagi di next review itu pagi esok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.